إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran walillahi subhanallahi bukratan Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran سبحان الله لعبادته وجعل هذا اليوم الحمد لله الذي للمتقين وفقنا لعبادته لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها المسلمون والمسلمات اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi yang barakah ini kita tergolong antara hamba yang terpilih mendapat undangan ilahi, berpeluang menyempurnakan salat sunat Idul Adha di rumah Allah secara berjemaah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan menghadap Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah serta meninggalkan segala larangannya. Bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Semoga kita menjadi insan beriman dan bertakwa, selamat di dunia, sejahtera di akhirat. Bagi akan menyampaikan khutbah yang bertajuk ibadah korban bukti takwa terhadap ilahi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 34 dan 37. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Yang bermaksud, dan bagi setiap umat kami mensyariatkan penyembelihan korban atau lain-lainnya, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu yang Maha Esa
maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Kerana itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan berilah kabar gembira yakni wahai Muhammad kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang bermaksud daging dan darah binatang kurban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas berdasarkan takwa daripada kami. Demikian Allah memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu, supaya kamu mengagungkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya. Dan sampaikanlah berita gembira yakni dengan balasan sebaik-baiknya kepada orang yang berusaha supaya baik amalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi muslimah yang dimuliakan, dalam bulan Zulhijjah terkandung hari-hari tasyrik, bermula pada 10 Zulhijjah, berakhir pada 13 Zulhijjah. Pada hari-hari tersebut, umat Islam yang menyempurnakan rukun haji akan melakukan ibadah melontar ketiga-tiga jamrah. Dilakukan untuk memperingati peristiwa Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Melontarkan anak batu kepada syaitan yang menjelma dengan tujuan mahu memesongkan akidah kedua Nabi besar tersebut. Ketika kedua mereka telah nekat melakukan ibadah kurban sebagai bukti ketakwaan kepada Allah, mengambil iktibar daripada semangat pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, umat Islam disyariatkan melakukan ibadah kurban setelah mendirikan solat sunnah Aidil Adha sehingga hari ke-13 Zulhijjah. Ibadah kurban dilakukan dengan membelanjakan sebahagian harta kurniaan ilahi untuk sembelihan haiwan ternakan, lalu diagihkan dagingnya kepada mereka yang memerlukan. Hukum melaksanakan ibadah kurban ialah sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntut bagi yang baligh, berakal dan berkemampuan untuk melaksanakannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar," yang bermaksud maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah kurban sebagai tanda bersyukur. Surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Manakala hukumnya makruh bagi yang mampu jika meninggalkan ibadah kurban. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang mempunyai kelapangan yang mampu untuk berkorban tetapi dia tidak berkorban, maka janganlah dia datang mendekati tempat kami sembahyang ini. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Si muslimah yang dirahmati Allah, ayat 37 surah Al-Hajj yang patut perdengarkan pada awal khutbah menjelaskan tujuan sebenar mensyariatkan ibadah kurban. Ibnu Katsir menegaskan bahawa kurban dilakukan bertujuan mendekatkan diri kepada Ilahi yang telah mengurniakan berbagai nikmat. Juga untuk menjelaskan perbezaan amalan kurban masyarakat Arab Jahiliyah pada suatu ketika dahulu yang mempersembahkan haiwan sembelihan dengan cara meletakkan daging dan darah kurban di hadapan berhala-berhala yang berada di sekeliling Ka'bah. Allah Subhanahu wa bercakap benar dan bersifat rendah diri. Wahai anak-anak Adam yang dilimpahi rahmat ilahi, ibadah kurban menuntut umat mensyukuri kurniaan ilahi dan pada waktu yang sama memupuk sifat ihsan. Kelebihan rezeki yang dikurniai ilahi kepada sebahagian kita, bolehkah kita saling melengkapi antara satu sama lain. Dalam suasana harga barang makanan yang semakin mahal, ramai orang ketika ini mampu sekadar menyediakan makanan yang paling asas untuk keperluan keluarga. Dan mereka hanya mengimpikan untuk mendapat berjamah bahan makanan berharga mahal. Mengisapi kesusahan mereka yang miskin dan mengisapi mereka yang hidup ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ibadah kurban memberikan peluang kepada kita untuk mengamalkan semangat, mengulurkan bantuan kepada orang-orang yang tidak dikurniakan nikmat harta yang lebih. Beruntung bagi mereka yang melakukan ibadah kurban dengan penuh keikhlasan semata-mata kerana ketakwaan kepada Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW, "Amila banu Adam min amalin yawman nahar ahabba ila Allah min infraqid dam wa innahu la yu'ta yawmal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna dama la yaqa'u min Allah bi makanin
qabla an yaqa bil ardi fatibu biha nafsan. Yang bermaksud tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah daripada Bani Adam ketika Aidul Adha selain menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat sebagai saksi dengan tanduk, bulu dan kukunya. Dan sesungguhnya darah hewan kurban telah terletak di satu tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum mengalir di tanah. Karena itu bahagiakanlah dirimu dengannya. Riwayat Tirmidzi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mimbar menyampaikan beberapa peringatan. Yang pertama, menyambut Aidul Adha dengan sifat kesyukuran. Banyakkan bertakbir membesarkan Allah sepanjang hari. Diikuti pada hari-hari tasyrik. Jauhi amalan-amalan mungkar yang menyebabkan dosa. Yang kedua, mengutamakan pengagihan daging korban kepada golongan fakir miskin. Yang ketiga, menjadikan pedoman intisari khutbah hajatul wada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sabda baginda, wahai manusia, penciptamu adalah satu dan nenek moyangmu juga satu. Kamu semua daripada Adam dan Adam diciptakan daripada tanah. Yang termulia antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa dan tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang bukan Arab, bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, atau orang berkulit hitam atas orang berkulit merah. Jika bukan dengan ketakwaan. Lalu diambil iktibar semangat yang terkandung di sebalik ibadah haji, yaitu ibadah yang menghimpunkan pertemuan ummah dari serata pelosok dunia. Artikan diri sebagai hamba kepada penciptanya, berkedudukan sama di sisi ilahi, kerana kelebihan seorang hamba itu terletak pada takwa. Keempat, menyemaikan niat yang bersungguh-sungguh untuk menunaikan rukun Islam kelima. Ini mengertikan ibadah haji, bermula dengan melakukan perancangan awal, mendisiplinkan diri, menabung simpanan secara bulanan, dan mendaftar permohonan mahu menunaikan haji. Semoga niat kita dimakbulkan Tuhan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hadama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna wal muslimat ittaqullaha wa athi'uh wa'lamu anna Allaha yuhibbul muttaqin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sambutlah Idul Adha dengan merapatkan silaturahim sesama jiran, sanak saudara dan kaum keluarga. Eratkan persaudaraan sesama ummah dan dibina ukhuwah sesama ihsan. Dalam suasana kita bergembira, berpakaian indah dan menikmati berbagai cuaca bersama anggota keluarga, hargailah pengorbanan saudara-saudara kita. Yang ketiga ini ditugaskan melaksanakan berbagai tanggungjawab fardu kifayah. Katanya anggota tentera polis pemuda penyelamat, para dokter jururawat dan petugas hospital, mengendari pengangkutan awam, juru terbang, pemandu pas dan taksi, dan berbagai perkhidmatan yang berkaitan. Begitu juga mereka yang bertugas dalam berbagai industri perkhidmatan, merangkumi restoran, kuliner, media, dan komunikasi. Semoga Allah SWT melimpahi rahmat dan ajaran atas pengorbanan mereka. Begitu juga kepada ahli-ahli keluarga mereka. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم ايمانا وحكمه وفيهم على مله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا ارحم الراحمين. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, mudahkan para jemaah yang menjadi tetamu di Ka'bah menyempurnakan ibadah haji, punyai mereka keampiatan, jauhi mereka daripada sebarang petaka. Selamatkan perjalanan mereka untuk kembali bersama keluarga. Terimalah ibadah kurban yang dilaksanakan oleh hamba-Mu. Ya Hafiz, kami mohonkan perlindungan-Mu. Melindungi kami dan keluarga kami daripada sebarang bencana dan kemenangan ketika menyambut Idul Adha. Kurniai kami keampiatan dan keselamatan yang berkekalan. Ya Razzaq, berkati hamba-Mu yang melaksanakan tuntutan zakat, wakaf dan sedekah. Kurniai rezeki yang melipatkan kepada mereka serta harta dan jiwa mereka. Ya Malikal Mulk, jauhi negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab untuk pimpinan dan pengurusan negara kami kepada kalangan hamba-Mu yang amanah dan ikhlas, serta tegas dan berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berdasarkan hukum. Ya Allah, kurniakan taufik dan hidayah-Mu terhadap raja kami. Pada Pasir Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Nabi Muhammad Insya, Punya Marhum Sultan Aslam Insya Al-Mahfurullah, dan Raja Pemaisuri Perak Darul Ridwan Darul Salim, serta kerabat Raja dan seluruh rakyat Melaka. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum